Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalatu wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddiq lisani wa qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alhimna bil ilmi wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi kepada kita kesempatan masa dan taufik untuk kita teruskan lagi daripada kitab Syarah Imam Al-Hudhudi Al-Sanusiyah. Kawan itu Wad dalil matlub, okay. Jadi pada minggu lepasnya kita sudah membincangkan tentang ta'rif ma'rifah. Ma'rifah itu ialah al-jazmu al-mutabiq lil haqqi an dalil. Kemudian kita dah syarahkan setiap daripada kalimah dalam ta'rif tersebut. Apa yang dimaksudkan dengan jazam, apa yang dimaksudkan menepati hakikat, mutabiq lil waqi', dan juga yang seterusnya ialah ma'rifah itu mestilah berdasarkan dan berasaskan dalil, an dalil. Maka dalam perbincangan itu, kalau kita bincangkan tentang isu taklid, kerana orang yang bertaklid ini mereka berpegang tanpa berasaskan dalil, maka itu tidak memadai dalam ilmu akidah. Dalam ilmu akidah tidak cukup untuk seseorang sekadar taklid. Maka pandangan yang paling kuat di sisi ahli sunnah, orang yang berakidah adalah akidah yang sahih, tetapi bukan berasaskan keyakinan serta dalil daripada dia sendiri. Orang itu dikira berdosa jika dia ada kemampuan untuk belajar, kemampuan untuk faham dalil, tetapi dia cuai dan tidak mempelajari dalil, tidak mengetahui dalil. Adapun kalau tidak ada kemampuan, maka tak berdosa. Dia tidak berdosa dan imannya masih dikira sah lagi. Namun di sana pandangan yang sebahagian ulama mengatakan iman muqallid, iman orang yang bertaklid ini tidak sah. Dan disebut di sini bahawa pandangan tersebut sebagaimana kata tuan. Kita sambung dengan dalil matlub. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. وَالدَّلِيلُ الْمَطْلُوبُ مِنَ الْمُكَلَّفِ عِنْدَ الْقَائِلِينَ بِوُجُوبِ الْمَعْرِفَةِ هُوَ الدَّلِيلُ الْجُمْلِي. Bermula dalil yang dituntut daripada mukallaf inda qailina biwujubil ma'rifah, di sisi ulama yang orang yang berkata dengan wajibnya makrifah. Makrifah ini wajib. Makrifah dengan maksud apa? Dengan maksud al-jazmu mutabiq lil waqi' an dalil, yang mensyaratkan bahawa akidah itu mesti dengan dalil. Wajib. Okay?
Maka dalil mana yang dikatakan mesti seseorang yang berakidah dengan akidah yang Islam ini berdasarkan dalil? Dalil apa yang dimaksudkan? Wa dalil matlub huwa dalilul jumli. Di situ itu dia khabar dia. Dalil yang dimaksudkan, yang dituntut di sini ialah dalil jumli. Ijmali. Jumli makna secara umum, secara ijmal. Okey. Fahuwa bukan tak, dia wahwa tak. Wahwa dalam sini dia fahuwa dekat dalam kitab asal ni baik kias, sebab ni salinan dalam kitab yang kita cerita ni dia apa nama ni belum disemak sebenarnya lagi. Wahwa bukan fahuwa lah. Wahwal al-ma'juzu an taqririhi wa halli syubahihi kama idza qila, kama idza qila lahu ata'taqidu anna Allah mawjudun fayaqulu na'am fayaqulu lahu wa ma daliluka ala dhalika fayaqulu hadhihi al-makhluqatu wa ya'jazu an kayfiyati dalalatiha min annaha hal hiya min jihati huduthiha aw imkaniha aw huma ma'an aw nahwu dhalika wa an raddi ash-shubahi allati awradaha al-mulhidatu min anna a'radal 'alami hawadithu la awwala laha wa nahwi dhalika min ad-dhalali. Okey, ambil balik pada atas. Dia kata dalil yang dituntut daripada mukallaf iaitu untuk mengetahuinya ialah dalil ijmali, dalil jumli, dalil secara umum. Secara umum, apakah yang dimaksudkan dalil jumli tadi? Dalil umum tu huwal ma'juz, iaitu dalil yang lemah, yang tidak mampu an takririhi, untuk menghuraikannya. Dalil yang tak mampu untuk seseorang huraikan dia. Wa halli syubahihi, dan melerai. Halli maknanya kita leraikan, kita rukaikan syubhah-syubhahnya. Syubahun jamak pada syubhah. Contohnya, ini dia pengarang mendatangkan contoh untuk kita faham. Jadi kita boleh faham di sini dulu bahawa tuntutan untuk mukallaf mengetahui ini bukan dalil payah-payah, bukan perkara yang sukar. Setengahnya pun tak perlu sangatlah kepada kecerdikan dan ke intelijen yang tinggi sangat. Dalil umum sahaja. Dalil sekadar dalil umum, tahu bahawa alam ini ada pencipta, kerana setiap benda makhluk ini ada pencipta. Mustahil adanya makhluk tapi tak ada khaliq. Seumpama itulah. Seumpama begitu. Okey, jadi dalil yang sebegitu tu biasanya orang yang ada akal, hatta orang awam sekali, kanak-kanak ataupun orang tua, mereka tak ada masalah untuk faham dia itu. Bahkan boleh kita katakan benda itu fitrah dalam diri setiap orang yang berakal. Okey, sekarang pengarang mendatangkan contoh
Bagaimana dalil jumli itu kita nak tahu. Kama idza, ada yang jatuh kalau yang cetakkan ni kena tulis. Kama idza, sebagaimana jika dikata qila lahu, dikata bagi seseorang, ata'taqidu anna Allah mawjudun, adakah kamu i'tiqad Allah Ta'ala ada? Kamu yakin ke Tuhan ni ada? Fayaqulu na'am, dia kata ya. Dia tu mana ikrar kepada i'tiqad dalam hati. Maka orang bertanya lagi kepadanya, fayaqulu lahu, maka dikata kepadanya, wa ma daliluka ala zalik, apa dalil kamu atas demikian itu? Apa dalil bahawa Tuhan tu ada? Yang kamu kata Tuhan tu ada, apa dalilnya? Fayaqulu hadhihi al-makhluqat, lalu dia jawab, makhluk inilah dalil Tuhan ada. Alam inilah dalil Tuhan ada. Wa ya'jazu an kaifiyati dalalatiha, dan dia lemah daripada cara pendalilannya. Penghujahan tu bagaimana nak berhujah ada alam ini dalil kepada ada Tuhan. Dia tak erti, dia tahu ada alam, ada Tuhan tu dalilnya ada alam. Padahal kalau kita ikutnya, untuk sampai kepada alam ini menjadi dalil kepada ada Tuhan, dia kena susun mukadimah, kena susun dia punya premis, premis awal, yang kedua surah kubra, kena susun susunan penghujahan mukadimah dalam mantik yang awak belajar tu. Barulah dari segi natijah ni akan keluar natijah yang salimah, natijah yang betul. Apa kaitan ada alam ada Tuhan? Apa kaitan dia? Kerana alam ini baharu. Setiap yang baharu ada yang menciptakannya, maka tentulah alam ini ada penciptanya, tentulah alam ini ada Tuhannya, maka Tuhannya itu Allah. Itu contoh senanglah. Susunan daripada satu-satu nak bawa kepada ada alam, dalil kepada ada Allah. Perkaitan, huraian itu, takrir itu, huraian itu yang kita susun kepada mukadimah membawa pada natijah itu, dia tak boleh nak terang. Tapi dia tahulah. Memang kadang tak perlu kita susun pun, memang orang yang berakal tahu benda makhluk tu ada pencipta. Tapi nak susun dalil, nak burai dalil, tak mampu. Itu dah padam dah. Itu telah dikira sebagai dalil yang cukup untuk melepaskan seseorang itu daripada dia menjadi muqallid kepada orang yang arif, yang mengetahui dalil. Tapi dalil ijmali, dalil jumli. Okay. Dia kata makhluk inilah dalil bagi ada Tuhan, tetapi dia lemah daripada menerangkan kaifiyah, cara pendalilan, kaifiyah dalalatiha, cara pendalilan. Kalau dalam ilmu-ilmu lain pun sama. Dalam ilmu syariat, contohnya fiqh dan seumpamanya, dalil ini menunjukkan kepada hukum ni, dia ada wajhul istidlal, wajah pendalilan, iaitu huraian bagaimana dalil ayat Quran ini boleh membawa kepada hukum ini. Ayat Quran. Kemudian ni ayat Quran ni hukumnya A contohnya. Macam mana ayat Quran ini dapat menatijahkan bahawa hukumnya A? Huraian itu dipanggil wajhul istidlal, kaifiyatu dalalah. Itu dalam ilmu usul fiqh dibahaskan, perlu kepada alat-alat dia. Usul fiqh apa dia? Dalailul fiqhi ijmalan wa kaifiyatu istifadati minha wa halul mustafid. Usul fiqh ni ialah ilmu tentang dia itu. Usul fiqh ialah dalailul fiqh, dalil-dalil fiqh, Quran, hadis, ijma', qiyas, masalih mursalah, istihsan, sadu zari' dan seumpamanya. Jadi komponen ilmu usul fiqh dia bincang tentang dalil. Yang kedua, wa kaifiyatul istifadah, cara bagaimana kita dapat memahami dalil tersebut. Jadi bukan sekadar tahu dalil. Dalil ini memberi makna apa? Menunjuk kepada hukum apa? Kaifiyah istifadah, cara kita dapat mengambil faedah daripada dalil. Itu kena belajar. Yang ni yang ramai
Di setengah orang yang tidak menekuni jalan ilmu yang sebenar, ambil ilmu dengan cara yang tidak sebenar, ilmu ekspres ataupun tidak melalui jalan pengajian yang betul, akhirnya mereka mengeluarkan hukum dan mendatangkan dalil. Hukumnya macam ni, dalilnya Quran kata ni, hadis kata ni, tapi tak dapat menyusun perkaitan antara dalil Quran hadis dengan hukum dia. Sekadar dia kata hukumnya ni dalil 1, 2, 3. Bila kita perhatikan ayat Quran yang dibawa itu, hadis yang dibawa yang menjadi dalil itu tak ada kaitan langsung dengan hukum yang dia kata. Ini berlaku. Dia kata hukumnya begini, haram. Dalilnya Al-Quran, hadis kata macam ni. Bila kita perhatikan dengan pemerhatian yang betul, ilmu usul, apa kaitan ayat Quran hadis ni sehingga menatijahkan hukumnya haram? Tak ada kaitan. Cara pemahaman tu tak guna. Nampak? Sebab itu penting. Kaifiyah istifadah, cara kita nak faham dalil tu. Cara nak faham dalil ni kena belajar tentang dalalatul alfaz. Lafaz-lafaz ini menunjuk pada makna apa? Dan memang melibatkan pengajian dan juga banyak ilmu-ilmu alat, ilmu-ilmu lughah dan seumpamanya supaya dapat kita faham dengan pemahaman yang betul. Dan komponen yang ketiga ni iaitu halul mustafid, menceritakan tentang perbahasan orang yang berhak untuk mengeluarkan hukum tadi, mengambil faedah daripada dalil, iaitu mujtahid, perbahasan tentang ijtihad, mujtahid, muqallid, syarat-syarat mujtahid, pembagian mujtahid dan seumpamanya. Okey. Jadi di sini dia kata apa? Pengarang menyebut bahawa orang ataupun dalil yang dituntut ialah dalil ijmali. Ia lemah, orang itu lemah ya'jazu an kaifiyati dalalatiha, lemah untuk menerangkan cara dalalah. Min bayan bagi kaifiyah dalalah itu. Min annaha hal hiya min jihati hudusiha, daripada keadaannya bahawa dia itu daripada aspek baharunya alam, au imkaniha atau imkannya alam, au huma ma'an atau kedua-duanya sekali. Jadi nanti akan bahas berkaitan dengan perbincangan tentang sifat wujud. Apa makna? Alam ini dalil kepada ada Tuhan. Dari aspek mana alam ini menjadi dalil ada Tuhan? Adakah dari aspek baharunya kah? Ataupun imkannya kah? Ataupun kedua-duanya kah? Nampak? Jadi daripada aspek mana tu? Jadi kita kena faham apa makna hudus. Alam ini menjadi dalil ada Tuhan. Dari aspek alam ni baharu, hudusiyah, min jihati hudusiyah. Dari aspek alam ni baharu. Apa makna baharu? Alam ini asal tak ada kemudian ada. Wujud Adam ini, wujud alam ini yang sebelumnya tidak ada, itu terpanggil hudus. Wujud ba'dal adam, kewujudan sesuatu yang mana sebelumnya tak ada. Itu aspek hudus. Maka alam ni baharu, maka setiap yang baharu ada yang membaharukannya. Ataupun dari aspek imkan. Kalau kita tengok sekali lalu macam serupa. Dari aspek alam ini mungkin ada beza. Sebab itu ilmu usuluddin ni kena perhati, kena tenung-tenungkan dengan akal. Tenung mata tu satu, jangan tidur. Memang tidur memang ketinggalan lah. Ketinggalan lah dalam lautan ilmu kalam. Yang keduanya kena tenung akal. Alam ini menunjukkan ada Tuhan kerana alam ini baharu. Alam ini menunjukkan ada Tuhan kerana alam ini mungkin. Tidakkah mungkin dan baharu itu sama? Kerana alam ni kita kata alam ni baharu dan alam ni mungkin. Dari segi masadak ataupun natijah ataupun kharij bagi benda itu sama, tetapi aspek jihad ataupun aspek kita lihat dari segi aspek mana tu berbeza.
Takdir dari segi alam ni baharu. Apa makna baharu? Alam ni ada. Adanya sebelum itu tidak ada. Dipanggil aspek baharu. Yang kedua, dari aspek imkan alam. Imkan alam ni makna dari aspek alam itu sendiri bersifat menerima ada dan menerima tiada. Dari segi aspek imkan, maknanya alam itu sendiri sifat sifatnya menerima ada dan menerima tak ada. Kalau sebut gitu jelas sikit kan? Lain kan tu? Cumanya kok mana tu? Jadi ulama yang mengatakan alam ini menjadi dalil kepada ada Tuhan dari segi aspek hudus baharu. Apa maksud? Makna kewujudan alam ini ada, sebelumnya tak ada. Hujahnya, susunan hujahnya melalui cara penghujahan hudusil alam. Alam ini baharu. Yang mengatakan bahawa alam ini menunjukkan kepada ada Tuhan dari aspek alam ini bersifat dengan mungkin. Makna dia menerima ada dan menerima tiada. Natijahnya sama juga, membawa kepada wujud Tuhan juga. Tetapi huraian penghujahannya dari segi aspek imkan. Dari segi aspek imkan. Kalau kita boleh buatlah dulu mungkin supaya nak beri gambaran senang kepada mahasiswa sekalian. Kita buatlah contohlah hujah, walaupun perbincangan tu dalam hasyiah disebut panjang lah, boleh tengok dalam rakaman yang telah dibuat tu. Contoh dari aspek hudud ni, makna dalil penghujah kita akan susun dari segi aspek baharu alam. Al-alamu hadithu, al-alamu hadithun, fa kullu hadithin la budda lahu min muhdithin, fal-alamu lahu muhdithun fa huwa Allah. Dari segi alam ini baharu, maka bila baharu maknanya asal tak ada kan? Ada yang mengadakannya, maka yang mengadakannya itu ialah mesti ada, iaitu Allah Ta'ala. Yang dari aspek imkan pula, al-alamu mumkinun. Alam ini mungkin, makna menerima ada dan tiada. Fala budda lahu min murajjihin yurajjihu ahadahuma 'anil akhar. Tak dapat tidak, mesti ada yang memberatkan salah satu daripada yang satu lagi. Alam ini kerana sifatnya mungkin, makna ada pun boleh, tak ada pun boleh. Maka sifatnya tu, sifat zat dia menerima dua-dua. Tiba-tiba dia ada, maka tentu ada yang mentarjihkan, memberatkan aspek ada, memilih untuk adakan alam daripada mentiadakan alam. Dan itu merujuk pada aspek imkan. Lebih kurang je, tapi ini hujahan dan pendalilan dipanggil daripada min jihatil imkan. Nampak tak? Bagaimana tak? Kerana alam ini menerima ada dan tiada. Mustahil dia ada dan tiada dalam satu masa lah. Maka tiba-tiba alam ni kita lihat ada, maka tentu ada yang memberatkan dan memilih salah satu daripada yang satu lagi. Yang memilih itulah Allah. Fala budda min murajjihin yurajjihu ahadahuma 'anil akhar fa huwa Allah. Dan yang memilih itulah, mentarjihkan itu ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh? Nampak dah macam tu? Au huma ma'an, ataupun kedua-duanya sekali. Makna apa? Bukan daripada aspek hudud saja, daripada dua-dua. Aspek alam itu sendiri bersifat dengan mungkin, kemudian alam itu diadakan, walhal sebelum itu dia tidak ada. Jadi di sini kalau kita lihat pada masalah wujud alam ini, ulama ataupun pandangan itu terbagi pada empat. Kita bagi kepada empat, iaitu tadi min jihati wudusihi, yang kedua ialah min jihati imkanihi, min jihati imkanihi.
Yang ketiga, min jihatihima, daripada kedua-duanya. Makna alam ini menunjuk kepada ada Tuhan dari aspek dia itu mungkin dan dia itu baharu. Dua-dua. Yang keempat, min jihatil imkan bi syartil huduth. Min jihatil imkan bi syartil al-huduth. Dari aspek alam ini mungkin, tapi syaratnya dia kena ada. Dia kena ada yang baharu. Okey. Kemudian kata pengarang rahimahullahu taala, jadi hak manusia sebenarnya ini segi pendalilan saja. Jadi ulama yang menyusun tentang dalil akal bagi ilmu tauhid ini, kita nak pegang mana-mana boleh. Cuma kuat tak kuat je lah. Kuat dari segi pendalilan ilmu kalam, ataupun kuat dari segi penghujahan tu saja. Betul lah ke? Cuma kita nak membawa dalil penghujahan dari segi aspek mana? Dari segi aspek mana? Sebahagiannya mengatakan bahawa yang kuatnya ialah al-alam ini menunjuk kepada Tuhan min jihatil imkan bi syartil huduth. Min jihatil imkan bi syartil huduth. Tapi memada saja kalau kita nak ambil min jihatil imkan boleh, min jihatil. Hakikatnya itu hanya cara penyusunan dalil dan manhaj untuk kita mendalilkan wujud alam kepada wujud Tuhan. Jangan jadi pening pula. Jangan pening kan. Senang ya. Sebab itu percaya kepada wujud Allah Ta'ala ni, susunan dalil ilmu ni sekadar perbahasan ilmi, perbahasan ilmu, atau kita namakan perbahasan akademik lah. Dari segi dia itu dalil yang mudah saja. Orang Arab Badui apabila ditanya tentang kewujudan Allah Ta'ala, apa dalil Allah Ta'ala wujud? Apa dalil bukti bahawa adanya Allah Ta'ala? Dia tidak berdalil bahawa setiap alam ini baharu, buktinya alam ini berubah-ubah, maka berubah itu dalil ini baharu, maka setiap yang baharu itu ada yang membaharukan. Itu perbincangan atau ilmu akidah ilmu kalam dia bincang. Memang sebab itu bidang perbincangan ilmu kalam. Tapi dari segi i'tiqad tidak perlu sebegitu kepada setiap orang, bukan. Tapi bukan mencela ilmu kalam, jangan. Ilmu kalam ni dia ada peranan dia. Dia ada kelebihan dan keistimewaan dia. Tetapi adakah setiap orang ataupun mesti menggunakan cara ni? Tidak mesti. Bahkan ulama menyebut bahawa apabila ditanya kepada orang Badui, orang yang mana tak kenal dengan ilmu-ilmu ni, hanya dia tahu Allah Ta'ala wujud, dia semayang, dia buat ibadat, dia kata afillahi syakkun fatiris samawati wal ard. Adakah pada Allah Ta'ala itu ada syak lagi dia yang mencipta langit bumi? Al-ba'ratu tadullu 'ala al-ba'id, wal asaru tadullu 'ala al-masir, wal ardu dhatu fijajin, wal bahru dhatu amwajin, wa samaa'un dhatu abrajin, afala yadullu 'ala al-wahidil qahhar. Al-ba'ratu tadullu 'ala al-ba'id. Tahi unta menunjukkan ada unta lah. Kita jalan-jalan bertemu dengan tahi unta. Tengok. Sebab apa? Sebab orang Arab Badawi dia hidup dia dengan mengembala binatang, duduk di padang pasir, melihat alam. Tahi unta menunjukkan bahawa ada unta. Tahu? Kita masuk kandang tiba-tiba ada tinggal kesan. Jadi sendiri ke? Kita sepas kandang, siapa buat tak flah ni? Takkan jadi sendiri. Nampak tak? Ada tuang ni tu. Ada tuang ni tu. Masuk kandang tak flah. Perangai apa ni? Tak, buang-buang. Makan pandang, buang pandang. Bersih tak pandang. Dia kata tahi unta tu menunjukkan ada lah unta. Wal asaru tadullu 'ala al-masir. Kesan tapak kaki menunjukkan ada yang berjalan. Kalau unta berjalan, tinggal kesan tapak kaki, maknanya ada unta yang berjalan. Takkan ada tapak kaki tak ada yang berjalan.
Kemudian wasama'u dzatu abrajin, langit yang mempunyai buruj-buruj, bintang-bintang. Wal bahru dzatu amwajin, laut yang mempunyai ombak-ombak yang bergelora. Wal ardu dzatu fijajin, dan bumi-bumi yang ada jalan-jalannya. Orang buat jalan, orang lalu jalan, makna apa? Ada kesan dia. Afala yadullu 'alal wahidil qahhar, tidakkah ini kesemuanya menunjukkan kepada Allah Ta'ala yang Maha Esa, yang Maha Berkuasa. Keimanan dan fitrah, keimanan yang hanya yang lahir daripada fitrah yang bersih. Tengok pada alam pun telah membawa kepada keyakinan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey. Boleh tadi dia kata dia lemah daripada menghuraikan min jihati hudufiha au imkaniha au huma ma'an. Di sini disebut tiga lah, ataupun yang keempat tu au nahwi dzalik, ataupun seumpama demikian itu, iaitu min jihati imkaniha bi syarti huduthiha. Daripada aspek alam ini mungkin dengan syarat baharu alam. Jadi bezanya apa? Dalil kepada wujud Allah, alam ini menunjuk pada wujud Allah dari segi dia bersifat dengan mungkin, tetapi dengan syarat dia kena ada lah. Ada dia itu menunjukkan bahawa alam ini bersifat dengan mungkin, dan seterusnya bukti bahawa adanya Allah Ta'ala yang menjadikannya. Okey. Satu, jadi dia tak tahu hurai apa perkaitan antara wujud alam dengan wujud Allah. Wa an ay wa ya'jazu an raddi syubahi, dalil jumni juga dia lemah untuk menolak syubhah-syubhah. Dia tak mampu nak tolak syubhah. Bila orang datangkan syubhah, dia tak boleh tolak. Saya tak tahu, tanya orang lain. Ni gini-gini guna ni, alam ni betul lah. Betul lah dia ni nampak baharu, tapi dia sebenarnya asal tak ada mula. Buktinya kita bangun-bangun alam ni ada dah. Alam ni sudah berputar, sudah bergerak. Tidakkah bergerak alam ni didahului oleh bergerak sebelumnya? Bergerak itu didahului oleh bergerak sebelumnya, oleh bergerak sebelumnya, oleh bergerak sebelumnya. Jadi tidak putus-putus. Maka tentu alam ni juga tidak ada permulaan. Contoh syubhah lah. Jangan awak tersyubhah pula dengan kata saya. Jadi contoh syubhah yang didatangkan tu nak awak datangkan syubhah ni pun kena risau juga. Takut syubhah lawan ni awak rasa seronok, awak rasa betul. Kalau rasa betul tanya bulat. Kalau rasa dah betul tak apa dah. Kalau rasa munasabah dah betul, tak boleh nak jawab, tanya soalan. Jangan biarkan minda anda dipengaruhi oleh syubhah. Jaga. Okey. Jadi dia tak mampu mendatangkan menolak syubhah sedemikian. Allati syubhah mana? Allati awradaha al-mulhidatu, yang didatangkan akannya akan syubhah oleh al-mulhidatu, orang mulhid, orang etis. Mulhidah. Boleh. Jadi etis tu dia sebenarnya bila dalam terutamanya ilmu kitab-kitab lama, kitab-kitab usuluddin, ilmu kalam yang awal-awal lah, bila sebut mulhidah ini sebenarnya dia bukan khusus pada etis saja. Mulhidah ni ialah ahluz zaighi wad dhalal, orang yang sesat. Dia panggil mulhid belaka. Cuma istilah khusus bila dalam ilmu teologi moden ni bila sebut etis ni orang panggil malahidah atau mulhidah, ilhad. Tapi ilhad bila sebut dalam kitab-kitab kitab-kitab turas kita, kitab-kitab lama, bila sebut mulhid ataupun ilhad tu dia umum lagi. Bukan sekadar orang tu etis saja. Orang tu sesat pun dipanggil mulhid juga. Faham okey. Okey, apa dia syubhah itu? Min, bayang daripada syubhah, ataupun kita kata min tabi'iyah. Syubhah min, dia sebab syubhah tu banyak. Syubhah tu banyak.
Min daripada contohnya, ini misal atau sebahagian daripada syubhah. Min anna a'radal alami hawadithu, dari bahawa sesungguhnya a'rad, sifat-sifat alam ini baharu. Okey, timbul satu istilah lagi, istilah a'rad. A'rad ini jamak kepada aradun. Arad ini ialah ma tahayyaza bi ghairihi, sesuatu yang menempati pada zat lain. Sesuatu yang menempati pada zat lain. Ma tahayyaza bi ghairihi, sesuatu yang duduk di zat makhluk hak lain. Dengan kata lain, arad ini ialah sifat makhluk. Sifat makhluk kita panggil arad. Sifat Tuhan kita tak boleh panggil arad. Ini juga apabila kita bincang tentang usuluddin, pastikan kalimah yang kita gunakan betul. Jangan kita bahang rambang je. Jangan main bahang rambang je. Kadang-kadang pembentangan dalam kuliah, dalam pembentangan student ni ikut suka je guna istilah. Jangan buat. Kalau benda tu tak melibatkan dengan benda besar, salah lah. Tapi dalam bab usul ni jaga elok. Kita sifat Tuhan kita panggil sifat saja. Boleh tak panggil arad? Kerana arad tu sifat? Tak boleh. Kerana arad ini sifat khusus, sifat makhluk saja boleh dipanggil sebagai arad. Okey. Jadi antara syubhah yang dikeluarkan oleh golongan sesat ini, golongan malahidah dan seumpamanya, dia kata apa? Anna a'rada a'radal alami, a'rad alam ini, sifat-sifat yang ada pada alam ini, hawadithu la awwala laha, baharu tapi tiada mula. Baharu tapi tak ada permulaan. Macam mana? Ini ahli falsafah merujuk kepada, mereka buat contoh itu gerak. Pada masalah gerak al-harakah, harakatul alam, gerak alam. Okey. Sekarang ni alam yang kita tengok ni, alam kita bergerak tak? Bergerak. Kita ambil bumi lah, awak belajar sains semua kan? Bumi alam ni bergerak, matahari bergerak semua. Okey. Gerak dia sekarang ni, sebelum tu dia telah bergerak kan sebelum ni kan? Sebelum gerak tu dia bergerak tak? Bergerak kan? Sebelum tu bergerak tak? Bergerak. Ada mula tak bergerak? Adakah gerakan tu ada mula? Ada mula tak? Kita yang beriman ni memang kata ada mula lah, sebab alam ni ada permulaan. Tapi golongan mereka ini nak dalil, nak bukti. Siapa pernah tengok alam ini permulaan gerak dia? Pernah tengok tak? Kita nak tengok, ayah kita nak tengok, tok kita nak tengok, nyang kita nak tengok. Hatta Nabi Adam nak tengok. Sebab Nabi Adam cerita kemudian. Siapa pernah tengok alam ni ada permulaan gerak? Jadi tak ada hujah, tak ada perkara. Kerana kelaziman geraknya bahawa dia sebelum itu bergerak dan bergerak tidak putus-putus, sentiasa bergerak sejak daripada dahulu. Jadi pada mereka boleh berlaku gerak. Bila alam itu bergerak, makna gerakan itu baru berlaku kan? Macam contoh lagi kipas ni, kita ambil kipas kan, kepala hantar. Kepala hantar. Sekarang ni dia gerak sekali gerak tu, sebelum tu tak bergerak kan? Maka dia gerak sekali tu baru gerak. Itu hadis berlaku satu gerakan yang baru. Tapi sebelum tu dia telah berlaku satu gerakan yang baru sebelum tu. Betul tak? Itu konsep hawadithu la awwala laha dalam masalah gerak ni. Dia makhluk, dia baharu, tapi baharunya sebelum tu tak ada awal. Kerana dia gerak sekatu gerak, melihat kepada gerak itu semata-mata memang dia baharu. Tetapi kerana gerak itu didahului oleh gerak sebelumnya. Baharu tak? Baharulah sebab gerak sebelumnya tidak ada sebelumnya. Tapi sebelumnya itu ada gerak lain. Gerak lain itu pun baharu.
Gerak itu didahului oleh gerak lain pula. Gerak lain itu baharu. Ini dipanggil hawadithu la awwala laha. Perkara-perkara baharu yang tidak ada awal dan permulaan. Okey. Faham? Mengaji Usuluddin ni kalau ngantuk, orang tu tak ngaji. Yang ngantuk kena otak dengan mikir. Ada kedok dah so kira. Sebab dalam perhujahan ni kadang kita mentasawurkan benda mustahil. Okey. Jadi macam mana kita nak tolak hujah falsafah? Kita tak boleh kembali back to the future pula. Tak boleh nak to back daripada awal, kita nak kembali pada zaman awal. Tak boleh. Tak boleh. Macam mana kita nak menyaksikan? Tengok. Ulama ahli kalam boleh berhujah dengan semata-mata ada sekarang ni yang menunjukkan bahawa alam ini ada permulaan. Bahawa alam ini ada permulaan. Tu kita akan sampai nanti. Tapi saya dalam perang ini lah. Balik fikir-fikir. Jangan jadi bengong pula. Fikir-fikir. Tunggu. Fikir-fikir je mana lah nak cari hujah tu. Tak apa dah, awak semua kita yakin dah bahawa alam ni ada baharu. Tapi macam mana hujah nak mematokkan hujah golongan falsafah. Okay. Seumpama begitulah syubhat-syubhat seumpama itu. Kalau tanya dia dah mana ni, tak jawab dia. Tapi dia yakin bahawa alam ni baharu. Setiap yang baharu ada yang menciptakannya. Maka ada pencipta bagi alam, dialah Allah. Tapi dia semua bila didatangkan hujah, dia tak mahu tolak. Tak tahulah saya tak tahulah nak jawab mana. Tapi saya yakin Tuhan tu ada. Awak cakap tu saya yakin awak tu berharap. Jangan kita terima hujah syubhat ni. Kalau kita terima syubhat ni, mana iman kita tak teguh. Jadi kita tak boleh jawab tu bukan makna kita terima hujah dia. Kita rasa kebenaran dia dah. Cuma kan kita tak tahu nak jawab. Jawapan ada. Jadi iman tu masih dikelesah lah. Tapi dengan dalil tak? Dalil tapi dalil ijmali sahaja. Okay? Faham? Wa nahwi dzalika min ad-dhalali, daripada kesesatan-kesesatan. Okey. Kemudian muka surat seterusnya. Dalam kalam musannif menyebut apa? Jalla wa azza. Jalla wa azza. Mana? Dia kata yajibu ma yajibu fi haqqi maulana jalla wa azza. Dia teranglah pula. Bagusnya kita habis jalla wa azza. Azza wa jalla sama je. Azza wa jalla, jalla wa azza. Cuma dahulu ke diam je. Nak guna jalla dulu ke nak azza dulu. Kalau tanya ni jadi awak tahu nak guna makna azza wa jalla. Ada makna tu. Jalla wa azza. Wa ma'na jalla. Kalau saya tanya jalla ni isim fa'il harah. Jalla ni isim fa'il ke haraf dia? Isim ke fa'il ke haraf? Kalau ada kelas ni sedap ni tanya. Tapi buat amal gini, tak boleh nak panggil seorang-seorang. Jalla ni isim ke fa'il ke haraf? Ada orang fakulti bahasa yang fikir. Ada fikir sini kan? Mana? Isim ke? Haraf? Fa'il. Jalla, maha agung ia. Azza, maha tinggi ia. Maha mulia ia. Fa'il. Kok ada tak tahu kok? Tak ada. Baru tahu punya. Jalla, azza ni isim. Ada sebut sama azza wa jalla. Jalla jalaluhu. Jalla depan tu ialah fi'il. Wa ma'na jalla. Apa makna jalla? Wa ma'na jalla, dan makna jalla ittasafa birrif'ati, bersifatnya Tuhan dengan rif'ah,
dengan ketinggian. Allati la tamathul. Allati la tamathula. Okay. Birrifati allati ittasafa birrif'ati allati la tamathula, bersifat dengan ketinggian yang tidak ada la tamathula fihi. Yakni la tamathula fihi, tiada penyamaan padanya. La tu tamathula tu isim la lah, isim la. La tu la linafil jins. Jalla itu makna Allah Jalla, makna Tuhan bersifat dengan ketinggian yang tidak ada persamaannya. Wa tanazzaha, kembali wa tanazzaha. Tanazzaha tu ataf pada ittasafa. Ittasafa wa tanazzaha. Wa tanazzaha, dan maha suci ia, amma la yaliqu bihi, dari sesuatu yang tidak layak dengannya. Itu makna jalla. Itu makna jalla. Wa ma'na azza, dan makna azza pula, infarada bi sifatil jalali. Infarada wa ma'na azza infarada bi sifatil jalali, bertunggalan. Infarada ni bertunggalan Allah dengan sifat keagungan. Itu azza. Au ghalabin, ataupun dengan sifat ghalab, mengalahkan, menguasai. Kenapa? Li'annahu qahirun li jami'il asya'i. Dia kena gini tak? Ya, kena buat gini. Qahara wa ghalaba. Jadi infarada bi sifatil jalal au ghalaba. Azza dengan makna ghalaba, gitu. Bukan ataf. Jadi ghalaba itu, au ghalaba itu ataf pada infarada. Au ghalaba, atau Allah tu menguasai. Baca dengan fi'il malik. Infarada bi sifatil jalal, makna azza tu sama ada dengan makna Allah bertunggalan dengan sifat keagungan, ataupun Allah azza dengan makna ghalaba, Allah Ta'ala menguasai, menggagahi. Li'annahu qahirun li jami'il asya'i, kerana Allah lah yang menggagahi, menguasai bagi sekalian perkara. Nampak? Okey, itu sebab makna yang berkait dengan jalla wa azza. Nak sebut mana-mana boleh ke azza wa jalla, boleh jalla wa azza, tak masalah. Okey. Selesai. Wa qawluhu, kemudian lagi perkataan musannif pada matan dia tu, wa kadza yajibu alaihi an ya'rifa, demikianlah wajib ke atas mukallaf mengetahui mithla dhalik, seumpama demikian itu. Mana? Al-wajibat wal mustahilat wal jaizat. Wajib, mustahil dan harus. Kena tahu itu fi haqqi rusuli alaihimus salatu wassalam, pada hak para rasul alaihimus salatu wassalam. Apa sifat yang wajib bagi rasul, apa sifat yang mustahil, apa sifat yang harus. Ai ma yajibu, ini ditafsirkan bagi mithla dhalik. Mithla dhalik itu ai ma yajibu fi haqqihim, apa yang wajib pada hak mereka, wa ma yastahilu, apa yang mustahil, wa ma yajuzu, dan apa yang harus.
Kemudian kalimah rasul pula. War rasul. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan rasul? Huwallazi auhallahu ilaihi, iaitu orang yang Allah Ta'ala atau lelaki yang Allah Ta'ala wahyukan kepadanya al-ahkama, hukum-hukum, wa amarahu bitablighiha, dan Allah Ta'ala suruh menyampaikannya. Itu takrif rasul. Lepas ni akan bincang lagi lah Nabi dan Rasul semua sekali lah. Jadi rasul ini orang yang Tuhan wahyukan dan suruh sampai, itu rasul. Kalau orang yang diwahyukan secara umum, maka Nabi pun masuk. Sebab Nabi ni orang yang diwahyukan, tapi Allah tak ada suruh dia menyampaikan. Tak suruh sampai. Fa in lam yu'mar bitablighi, kalau tidak disuruh, allazi tadi, orang yang diwahyukan tu lam yu'mar, tidak disuruh bitabligh, dengan menyampaikan, fa huwa nabiyyu, maka dia itu dipanggil nabi. Jadi apa alaqah antara nabi dan rasul ni? Ni mudahnya ni. Alaqah dia apa? Umum, khusus, mutlak. Setiap rasul tentu dia itu nabi, tapi bukan semua setiap nabi itu rasul. Bila kata rasul, mesti dia nabi juga, sebab nabi ni yang diwahyukan umum. Kalau diwahyukan serta disuruh sampai, rasul. Maka semua rasul pasti nabi, tapi bukan setiap nabi itu rasul. Jadi kalau alaqahnya tu, bulat besar tu ialah nabi, dalam tu ada bulat kecil itu ialah rasul. Dia panggil umum, khusus, mutlak. Itu takrif yang paling tepat berdasarkan kepada makna lughawi dan makna lughawi bagi kalimah rasul dan juga nabi. Memang ada khilaf lagi kalau awak belajar dalam ulum Quran dan seumpamanya, ada khilaf. Tapi dari segi ketepatan takrif itu, takrif yang dibagi oleh musannif ini, sebagaimana ulama-ulama itu, kita itu kuat kerana dia lagi dekat dengan makna pada lughah. Okey. Fa mimma yajibu wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ada soalan? Soalan tak? Ada nak tanya? Ada? A'radul alam, sifat bagi alam ni baru. Sebab apa nama ni, hujah yang ahli safah gunakan ialah pada masalah sifat lah, sifat bagi alam lah, a'rad. Jadi contoh yang diberi ialah gerak. Alam ini bergerak, kita panggil berpusar, bergerak, berputar tu. Jadi setiap gerakan alam ini sebelum tu mesti telah bergerak kan. Gerak pada waktu sekarang, detik sekarang, sebelumnya, detik sebelumnya dia bergerak juga. Jadi gerakan yang sekarang ni lain daripada gerakan sebelum tu. Jadi gerakan sekarang ni gerakan baru. Betul tak? Sebab gerakan yang berlaku pada, contoh katakanlah pada detik satu, pada detik satu, sebelum tu ada tak gerak pada detik satu? Tak ada lagi, kerana dia baru ada pada detik ini. Detik sebelumnya 0.1 sebelum tu tak? Detik sebelum tu nisbah kepada sebelum dia barulah. Sebab pada detik sebelum tu, sebelum dia belum lagi pada tu, tak ada lagi. Faham tak? Senang je kalau kita nak ambil contoh tu kan. Pen ni, katakanlah dia sentiasa berpusar. Okay. Kalau kita pecah-pecahkan kepada gerak, setiap gerak, satu saat gini, satu saat gini, satu saat gini, satu saat gini, maka pergerakan, setiap pergerakan itu barulah melihat kepada dia sebelum dia bergerak ke situ, dia tak gerak lagi. Sebelum gerak gini, sebelum dia gerak gini, ini gerakan ini baru, sebab sebelum tu dia tak gerak lagi, lepas tu dia bergerak. Faham tak? Tidakkah sebelum tu dia pernah bergerak? Betul tak?
gerakan yang sama sebelum tu, dan gerak itu baharu juga. Dan tidakkah sebelum itu dia pernah bergerak sebelum tu? Gerakan tu pun baharu juga, nisbah sebelumnya. Itu maknanya adanya perkara hawadis, perkara gerak-gerak yang baharu yang tak ada awal. Mana awalnya? Kalau alam ni awal dia mana? Awak tak nak tentu. Faham tak? Tak boleh tentu. Dari segi lihat kepada zahir yang ada ni lah. Kalau kita guna ilmu sains, ahli-ahli fizik tengok alam ini ada permulaan, itu lain dah tu. Itu memang jelas-jelas, memang tepat dengan apa yang i'tiqad yang sebenarnya yang kita pegang. Tapi melihatkan ahli falsafah, melihatkan kepada menisbahkan gerak tu saja. Dah. Dulu mana ada lagi penemuan saya menunjukkan usia alam ni berapa juta ribu bilion tahun, saya tak tahu lah. Tapi sekarang dah dapat kira dah permulaan wujud alam ni. Tapi pada mereka nak dalil yang ada bukti. Maka dan akal mereka mengatakan boleh menerima bahawa ada gerak yang sebelum tu bergerak yang tak ada mula. Apa tak? Jadi itu yang dipanggil hawadithu la awwalalaha. Hawadithu la awwalalaha. Dan ini secara dalam ilmu Islam kita yang ambil kaedah yang sama ialah Syekh Ibn Taymiyah, Imam Ibn Taymiyah pada masalah, dan juga benda itu masih dipegang lagi oleh pengikut-pengikut mereka, bahawa Allah Ta'ala bersifat dengan kudrat. Maka Allah Ta'ala sejak azali tentu ada makhluk yang diciptakan. Dan kerana sifat Tuhan itu azali, sifat kudratnya azali, dan kudratnya sejak azali tentu mencipta sesuatu, maka sebelum itu ada sesuatu yang diciptakan, sebelum itu sesuatu diciptakan, sebelum itu sesuatu, sehingga tidak ada awal. Itu dipanggil qidamun naw'il alam. Alam ini qadim, naw' jenihnya qadim, hadithul afrad. Dari segi satu-satu tu dia tu baharu. Tapi dari segi unsur ataupun asal, kerana dia tidak ada yang dicipta oleh kudrat, kecuali sebelumnya kudrat cipta juga, sebelum kudrat cipta juga, sebelumnya kudrat cipta juga, sehingga tidak ada awal. Melihat kepada apa yang dicipta oleh kudrat satu-satu itu baharu, tapi melihatkan kerana dia berterusan, penciptaan itu berlaku sejak zaman azali, dia itu qadim. Maka hak ni pandangan mazhab, tiba-tiba meresap masuk dalam pemahaman akidah. Itu yang ulama tolak ini. Pandangan bahawa mengatakan bahawa tidak ada suatu makdur kecuali sebelumnya didahului oleh makdur yang lain, oleh makdur yang lain, oleh makdur yang lain, tidak ada awal. Itu salah itu. Itu pandangan yang terpengaruh dengan pandangan falsafah. Mana boleh macam tu? Alam ni ada permulaan, sebelum tu tak ada. Kan Allah walam yakun syai'un ma'ah. Allah Ta'ala wujud tanpa ada sesuatu bersamanya. Dah. Kan Allah walam yakun syai'un ghairu. Adalah Allah Ta'ala wujud, tak ada satu pun sama dia. Macam mana boleh ada hatta maqdur bagi sifat kudrat pun tak akan berlaku. Faham tak? Itulah ini sikit-sikit, kalau panjang lagi itu kena bicara lain pula. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala wasallam. Jazakallahu ala sayyidina Muhammad. Sallallahu ala sayyidina. Wassallallahu ala sayyidina. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.